Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Habibah Atini selaku pensyarah bagi mata pelajaran Falsafah dan Isu Semasa Seksyen 7 dan rakan-rakan yang lain. Saya Siti Rahimah binti Laman selaku Ketua bagi Kumpulan 3. Pada hari ini kami akan membincangkan penerapan falsafah alam sekitar dalam membentuk konsep insan sejahtera. Sebelum itu, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan falsafah alam sekitar. Perkataan falsafah yang berasal daripada perkataan Yunani iaitu philo dan sophia yang bermaksud cinta kebijaksanaan. Manakala makna kata hikmah yang dinyatakan ialah kejayaan atau penemuan ilmu baru yang diperoleh hasil daripada penaklukan tentang kewujudan kejadian di dunia ini. Maksud rasmi falsafah ialah menggunakan kaedah tertentu seperti logik dan perbahasan untuk mendapatkan kebenaran dan pengetahuan tentang masalah yang wujud di dunia ini. Apakah itu alam? Alam pula ialah bumi dan semua yang terdapat di atas permukaannya. Sekitar pula bermaksud sekeliling atau di sesuatu tempat. Gabungan perkataan ini membentuk falsafah alam sekitar yang membawa maksud bagaimana manusia menggunakan kecerdasan kepada dunia. Insan sejahtera pula merupakan sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan makmur dan tenteram daripada sebarang musibah. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah falsafah alam sekitar ini diterapkan dalam membentuk konsep insan sejahtera. Saya Awangku Carol Padli bin Awang Isa, pemegang nombor matriks BA 211608663. Saya akan membentangkan berkenaan dengan idea pertama ataupun isi yang pertama, yaitu penerapan falsafah alam sekitar dalam membentuk konsep insan sejahtera. Terdapat dua langkah yang diambil oleh kerajaan berdasarkan daripada penerapan falsafah alam sekitar terhadap pembangunan. Yang pertama ialah pembangunan berdasarkan daripada teknologi hijau. Teknologi hijau ini merupakan pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi. Bagi memulakan langkah untuk penjayaan teknologi hijau ini, kerajaan telah menetapkan semula Pusat Tenaga Malaysia kepada Green Technology Corporation. Selain itu, kerajaan juga melakukan aktiviti-aktiviti untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan teknologi hijau ini kepada pembangunan. Langkah yang kedua ialah pelaksanaan dasar pembangunan mampan. Kerajaan akan mencuba sedaya upaya untuk mengelakkan daripada eksploitasi yang tidak terkawal berlaku terhadap sumber-sumber yang boleh diperbaharui dan juga yang tidak boleh diperbaharui. Seterusnya, sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti mineral akan cuba dimanfaatkan sebaiknya dengan mengeluarkannya dalam skala yang kecil, supaya sumber-sumber ini dapat digunakan dalam tempoh masa yang lama. Daripada aspek ekonomi pula, kerajaan akan menggunakan sumber-sumber alam sekitar untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan secara berterusan. Selain itu, kerajaan akan menjadikan petempatan orang asing yang dipenuhi dengan sumber semula jadi yang berkualiti tinggi untuk dijadikan tempat pelancongan. Aspek yang terakhir ialah aspek sosial. Di dalam aspek sosial ini, kerajaan akan cuba untuk menitikberatkan kepada organisasi yang aman, sejahtera dan harmoni. Yang kedua ialah tujuan pembangunan mampan daripada aspek sosial ini adalah untuk mewujudkan komuniti yang sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdiana binti Leong, nombor matrik BA 211608843. Seterusnya saya akan membentangkan idea kedua iaitu kebijaksanaan manusia dalam menguruskan alam sekitar. Alam sekitar merupakan benda hidup dan bukan hidup yang telah lama menduduki bumi sebelum kedatangan manusia. Alam sekitar ini meliputi flora dan fauna sama ada di lautan atau di daratan. Namun begitu, setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeza terhadap alam sekitar. Falsafah alam sekitar memberi tanggapan bagaimana manusia menggunakan kebijaksanaan mereka untuk saling berinteraksi dengan alam sekitar dalam membentuk insan yang sejahtera. Ahli falsafah barat menjelaskan bahawa alam sekitar ini dihuni oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang boleh dieksploitasi oleh manusia tanpa mengira bagaimana mereka melakukannya. Bagi masyarakat Asia, mereka banyak terdedah dengan isu bencana alam, khususnya kepada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Tidak banyak yang mereka ketahui tentang nilai yang akan diperolehi jika mereka mengeksploitasi sumber alam ini.
Menurut masyarakat kolonial, falsafah alam sekitar mereka lebih kepada idea dan inovasi berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Namun begitu, mereka juga mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Contohnya, Dasar Perhutanan Negara 1978 yang menjamin pengekalan sumber hutan negara. Bagi masyarakat animisma pula, kehidupan mereka merupakan sebahagian daripada alam ini. Mereka percaya bahawa malapetaka dan balasan akan datang jika mereka melakukan sesuatu yang salah terhadap alam sekitar. Oleh itu, mereka akan menghormati alam sekitar ini seperti mana mereka menghormati diri mereka sendiri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ali Fahmi. Nombor metrik adalah BA211608880. Saya akan menerangkan isi yang ketiga, iaitu penerapan falsafah alam sekitar melalui penerapan ahli falsafah. Yang pertama adalah pendekatan Hamka. Hamka merupakan salah satu tokoh yang terkenal. Beliau mempunyai banyak kepakaran seperti dalam bidang politik Islam, sastra, akidah dan juga falsafah. Menurut Hamka, falsafah alam sekitar ini mampu membimbing kehidupan manusia dengan lebih teratur. Beliau juga menegaskan bahawa alam di sekeliling ini telah mempengaruhi unsur-unsur ketuhanan dalam diri manusia. Selain itu, menurut Hamka, menggunakan akal fikiran untuk bertindak agar tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah sehingga boleh memberikan impak yang negatif kepada alam sekitar. Dan akhir sekali, menurut Hamka, sebagai manusia hendaklah menghargai kehidupan di sekeliling yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Ianya juga dapat memberikan dan juga membina insan yang menghargai alam sekitar. Seterusnya adalah pendekatan Syed Hussein Nasar. Beliau merupakan profesor pengajian Islam di University George Washington, Iran. Beliau mempunyai pendidikan di dalam sains moden, falsafah dan juga sejarah. Menurut Nasar, hanya aspek rohani sahaja yang mampu untuk memulihkan isu-isu yang berlaku kepada alam sekitar. Dan akhir sekali, menurut Nasar juga, pemahaman manusia kepada alam sekitar ataupun alam semula jadi ini secara rohani dapat mengelakkan isu-isu yang negatif daripada berlaku kepada alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asmira binti Syarif, memegang nombor matriks BA2116007. Isi seterusnya yang saya akan bentangkan adalah penerapan falsafah alam sekitar melalui langkah pemeliharaan dengan penggunaan nilai-nilai alam sekitar. Pertama sekali, penerapan nilai alam sekitar melalui konsep agama Islam agar mampu memelihara kehidupan alam sekitar. Menurut pada pandangan Islam, terdapat beberapa panduan yang perlu diikuti dan dipelajari apabila melakukan interaksi terhadap alam sekitar demi melahirkan generasi yang bijak pandai serta mempunyai nilai moral yang tinggi dalam diri. Konsep asasnya adalah tauhid, di mana tauhid yang memberikan maksud seperti mengakui keesaan Allah yang Maha Kuasa. Pembentukan nilai ini seharusnya diawali pada peringkat kanak-kanak lagi agar mereka tahu bagaimana untuk memelihara alam sekitar dengan baik. Golongan ini haruslah diberikan pendidikan dengan asas kerohanian dan etika moral Islam. Sekiranya penerapan nilai etika ini berjaya diserap oleh setiap kanak-kanak, sudah pasti mereka mempunyai ilmu, maka sudah pasti kecantikan alam sekitar akan sentiasa terjaga daripada kerosakan dan sebarang pencemaran. Dalam hal ini, perkara tauhid dan syariah merupakan konsep Islam yang berhubungan terus terhadap alam sekitar. Ia akan memberikan impak positif terhadap alam sekitar. Salah satunya adalah dapat menjaga kepentingan dan mengekalkan alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Ketika setiap individu bijak dalam menjaga alam sekitar, sudah pasti akan sentiasa terjaga daripada sebarang kerosakan dan pencemaran. Sentiasalah menjaga persekitaran alam supaya setiap individu boleh menikmati dan mendapatkan udara yang segar. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nabila Najwa binti Muradi, BA211608890. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya, yaitu penerapan dan pemupukan sistem pendidikan terhadap falsafah alam sekitar. Pendidikan secara umumnya memberi maksud segala pengalaman yang diperoleh oleh panca indera manusia. Secara keseluruhannya, pendidikan mampu mendidik dan memberikan pengalaman kepada manusia.
Selain daripada itu, meneraju sistem pendidikan melalui silibus pembelajaran juga merupakan salah satu cara penerapan. Sebagai contoh, menjadikan pendidikan alam sekitar sebagai salah satu subjek di sekolah. Merupakan contoh buku-buku yang dijadikan sebagai wadah untuk menerapkan falsafah alam sekitar dalam diri pelajar. Selain daripada itu, terdapat juga iklan yang menghadiahkan kepada sekolah yang berjaya menjadikan sekolah mereka sebagai sekolah lestari alam sekitar. Saya Zaharin bin Zaidi, kad metrik bernomor BE 2110695. Dan ID ke-6 saya adalah berkenaan falsafah perundangan yang diketengahkan oleh institusi kerajaan Malaysia melalui falsafah perundangan dasar alam sekitar negara, yang mana ia akan mengacu insan demi masa hadapan. Dasar alam sekitar negara ini merupakan sebuah perundangan bagi meneruskan usaha dalam memelihara dan memelihara alam sekitar yang diusahakan kerajaan Malaysia melalui Jabatan Alam Sekitar. Jadi apa yang saya akan katakan di sini adalah merupakan petikan asal yang terdapat di dalam dasar alam sekitar negara. Dimulakan dengan tujuan atau objektif dasar ini yang mana ia terbagi kepada 3 bahagian, yaitu pertama adalah alam sekitar yang bersih, selamat, sehat dan produktif bagi generasi masa kini dan juga masa hadapan alam sekitar. Kedua merupakan pemeliharaan budaya dan warisan semula jadi. Dan yang ketiga adalah cara hidup, pola penggunaan dan pengeluaran yang lestari. Seterusnya pula merupakan senarai 8 prinsip dasar alam sekitar negara, dan 3 yang saya akan nyatakan di sini juga adalah pertama, pengawasan alam sekitar. Kedua adalah pemeliharaan, ketahanan dan kepelbagaian alam. Dan yang ketiga merupakan peningkatan berterusan kualiti alam sekitar. Manakala prinsip yang selebihnya dapat dilihat di paparan sebelah kiri saya ini. Bercerita tentang impak dasar alam sekitar negara ini, ia lebih fokus kepada generasi baharu yang boleh saya kongsikan kepada 3 perkara. Pertama, berlakunya peningkatan pengawasan kualiti alam sekitar. Ini adalah bagi menjamin perlindungan yang berterusan terhadap alam sekitar di dalam Malaysia. Kedua, merupakan kesedaran peranan serta keterlibatan kerjasama di antara pihak industri, badan swasta dan juga kerajaan dalam usaha melindungi alam sekitar. Dan yang ketiga adalah usaha pihak kerajaan yang berkuasa dan pihak badan institusi swasta yang berkaitan mengadakan konvensyen antarabangsa bagi membentangkan plan strategik untuk sasaran alam sekitar yang berterusan. Sebagai tambahan, terdapat dasar baharu yang diperkenalkan pada tahun 2020 yang dinamakan sebagai Dasar Kebersihan Negara. Ini adalah dasar yang sama seperti dasar alam sekitar negara, tetapi ia mempunyai sasaran yang difokuskan kepada pembangunan hijau bermula pada tahun 2020 sehingga 2030. Dengan itu diharap moga ia menjadi salah satu inisiatif dan usaha yang membuahkan hasil untuk kita semua dan juga masa hadapan. Falsafah perundangan ini amat berguna memandangkan undang-undang merupakan suatu konsep perintah yang bersifat mandatori. Dengan wujudnya kekuatan mandatori ini dalam perundangan, ia mampu menggerakkan penglibatan individu serta masyarakat dalam mempelajari dan juga mempraktikkan sesuatu perkara yang dimandatorikan dalam undang-undang. Secara sedar ataupun tidak, kita telah menerapkan norma gaya hidup yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Secara keseluruhan, dasar alam sekitar negara sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran dan juga kerjasama daripada pelbagai institusi, berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat dalam mengubah masa depan yang lebih kehijauan. Nama saya Nurul Solina binti Nur Bahari, memegang kad nombor matriks BA 211-60803 yang akan membentangkan idea yang ketujuh, iaitu penerapan falsafah alam sekitar melalui cara pemeliharaan. Dengan itu, pihak Jabatan Alam Sekitar telah mengambil satu inisiatif dengan cara pemeliharaan melalui penghutanan semula. Hal ini demikian kerana aktiviti penghutanan semula ialah satu kegiatan di mana akan menanam semula pokok yang telah ditebang yang mudah dan cepat tumbuh dan mempunyai mutu yang tinggi. Melalui cara ini dapat mengekalkan kelembapan udara dan mengurangkan peningkatan suhu alam sekitar di kawasan bandar, terutamanya di Kuala Lumpur. Contoh tumbuhan yang akan ditanam semula seperti pokok pain, batai dan sesenduk. Di hutan simpan Kemasul Pahang yang telah dijadikan contoh
untuk aktiviti penghutanan semula yang telah lama dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Selain itu, penggunaan baja organik juga merupakan salah satu cara pemeliharaan dijalankan. Penggunaan baja organik daripada najis haiwan seperti najis lembu dan najis ayam yang mampu memberi nutrisi kepada tumbuh-tumbuhan yang telah diusahakan oleh para petani. Penggunaan baja organik juga mampu mengawal pencemaran air berbanding dengan penggunaan baja kimia yang mampu menyumbang kepada pencemaran air dengan yang mengandungi kadar yang sangat tinggi. Contohnya, peladang lada hitam di Sarawak menggunakan goino, iaitu campuran najis burung dan kelawar sebagai baja. Petani menggunakan baja organik dapat menambahkan kesuburan tanah. Selain itu, baja organik juga adalah lebih murah berbanding baja kimia, tidak perlu diproses dan tidak dapat mencemarkan alam sekitar. Akhir sekali, penerapan alam sekitar melalui cara pemeliharaan ialah kaedah biologi, di mana peladang kelapa sawit di negara kita menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. Kaedah biologi ini digunakan dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai yang dapat menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Contohnya, di ladang kelapa sawit, ular, burung hantu, dan burung helang digunakan untuk menangkap tikus dan tupai yang merosakkan kelapa sawit. Secara keseluruhannya, daripada perbincangan ini, ia jelas menunjukkan bahawa penerapan falsafah alam sekitar ini dapat membentuk konsep insan sejahtera di negara ini, malah boleh dilaksanakan di seluruh dunia. Falsafah alam sekitar juga mampu mengasah lagi pemikiran manusia dalam menguruskan alam sekitar dengan menggunakan ilmu falsafah itu. Pendekatan dalam falsafah alam sekitar ini penting untuk mendapatkan tindakan yang wajar kepada alam sekitar. Manusia perlu mematuhi konsep tauhid, khalifah, amanah, adil dan iktidah serta syariah dalam berinteraksi dengan alam sekitar. Penerapan falsafah alam sekitar ini mampu mengacu insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual demi masa hadapan kelak. Penerapan falsafah alam sekitar ini mampu membentuk konsep insan sejahtera yang merupakan nadi kepada nilai-nilai yang membentuk insan sejahtera. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.